Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna 'ilman nafi'an warzuqna fahma wasi'an Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil Allahumma iftah lana futuhal 'arifin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna 'ilman nafi'an warzuqna fahma wasi'an bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Taala masih merezekikan kita untuk hadir bersama-sama untuk meneruskan muzakarah kitab Al-Ibana wal-Ifadah. Jadi yang lepas kita dah bahas berkenaan wanita mutahayyirah mutlaqah di dalam nifas. Wanita mutahayyirah mutlaqah di dalam nifas. Jadi wanita ini dia mengalami nifas. Setelah beranak dia mengalami nifas. Dan sebenarnya wanita ini dia mempunyai adat. Dia ada adat keluar nifas. Pernah keluar nifas. Cumanya wanita ini dia tak ingat waktu keluarnya darah dan tak ingat berapa lama keluarnya darah. Berapa lama keluarnya darah nifas. Jadi kita hukumkan wanita ini sebagai mutahayyirah mutlaqah. Jadi wanita ini walaupun dia ni ada adat di dalam haid, kita kata mu'tada fil haid ataupun mubtada'a fil haid, maka wanita ini tetap juga diperintahkan untuk ihtiyat. Sebab apa? Sebab dia tak ingat adat nifas dia. Dia tak ingat adat nifas dia. Bila tak ingat adat nifas dia, macam mana kita nak tentukan kita nak tentukan tempoh haid? Macam lepas lah kita kata apa? Dengan sebab dia tak tahu adat dia dan adat nifas dia, dengan sebab jahil dengan adat nifas dia tu, menyebabkan apa? Dia ni tak boleh nak mulakan kitarah haid dia waktu mana. Betul tak? Sebab dia sendiri tak tahu berapa lama nifas dia. Bila tak tahu berapa lama nifas dia, jadi ketika wanita itu mengalami istihadah di dalam nifas, maka kita nak mulakan kitarah haid dia waktu bila? Sebab nak tentukan nifas tu pun tak boleh. Boleh? Jadi bila wanita ini dia tak ingat apa-apa, maka kita hukum mutahayyirah mutlaqah. Walaupun dia ada diingat ataupun dah beradat dengan haid, tapi tetap kita hukumkan mutahayyirah mutlaqah. Dia kena ihtiyat. Ihtiyat lah. Setiap kali solat dia kena mandi wajib. Betul tak? Setiap kali solat dia kena mandi wajib. Semua itulah. Jadi ihtiyat pada perkara yang tu kita kata wanita mutahayyirah mutlaqah ni ini seperti wanita yang sedang haid pada beberapa perkara. Kan? Satu pada jima'. Dia tak boleh jima' sepanjang ihtiyat tu, tak boleh jima'. Dan sampai terputus darah istihadah dia tu baru dibolehkan jima'. Begitu juga dengan larangan yang lain lah. Kita kata masuk ke dalam masjid. Khilaf lah. Imam Ramli kata masuk ke dalam masjid nak solat pun tak boleh. Ibn Hajar kata boleh kalau nak solat. Lalu dalam masjid tak boleh pegang Quran, baca surah selain daripada dalam solat tak boleh. Kita rujuk balik yang lepas tu. Dan perempuan mutahayyirah mutlaqah ini dihukumkan seperti wanita yang suci pada beberapa perkara. Satu pada apa? Pada solat. Dia wajib solat. Dia wajib solat. Dan semua ibadat yang berhajatkan niat boleh dikerjakan. Tu. Habis. Kemudian sadisan, qala al-musannifu hafizahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid dharain insyaallah ta'ala. Amin. Sadisan, al-mutahayyiratu adh-dhakiratu lil waqti faqat an-nasiyatu lil adadi wahya. Okey.
mutahayyirah zakirah, wanita yang terpinga-pinga, az-zakirah, yang ingat lil waqti faqat, dia ingat waktunya saja, dia ingat mula bila, tapi dia lupa lil adad, bilangan nifas dia berapa lama dia lupa. Wahya kemudian al-mutahhirah az-zakirah ilakhtulah ka antaqula, seperti bahawa berkatalah mutahhirah az-zakirah lil waqti an-nasyan adad ni, nifasi akibal wiladati la a'lamu qadrah, bermula nifas aku ni akibal wiladah, keluar nifas aku ni mengeringi wiladah, setelah keluar anak akibah, lepas daripada tu keluar darah nifas. La a'lamu qadrah, aku tidak tahu akan qadar dia berapa lama keluar darah nifas, aku tak tahu 10 hari ke, 40 hari ke, 50 hari ke, 60 hari ke, aku tak tahu. Wa hukmuha, dan hukumnya, jadi kita nak hukumkan apa mutahhir zakir al-waqti an-nasil al-adad ni, anna lahzatan, sungguhnya lahzah akibal wiladati nifasun biyaqinin. Jadi kita kata lahzah setelah ataupun lahzah mengiringi wiladah tu adalah nifas biyaqin, betul lah, yakin lah, betul tak? Sebab dia kata apa, nifas aku akibal wiladah, cuma dia tak tahu berapa lama, jadi kita kata lahzah itu yakin lah, sebab dia kata ada nifas tadi, betul tak? Okey, wa ba'daha, dan setelah daripada lahzah tu, wa ba'da lahzatin ni, yahtamilul inqita', ada kemungkinan nifas tu inqita', terputus. Kata yahtamilul inqita', ada kemungkinan, ihtimal nifas itu terputus. Okey, lepas daripada lahzah tu ada ihtimal, boleh jadi darah nifas dia cuma lahzah saja, boleh jadi darah nifas dia cuma 10 hari, 20 hari, ataupun 30 hari, 50 hari, boleh ihtimal. Maka wanita ini kenapa kita kata hukuman lahzah saja nifas dia, maka yang lain kita kata ihtimal inqita'. Maka bila ihtimal inqita', fataghtasilu likulli fardin abadan, maka mandilah wanita ini mutahhirah zakirah al-waqti an-nasil al-adad ni likulli fardin, bagi sekalian fardu, abadan, selama-lamanya maksud dia sampai putus darah istihadah tu lah, boleh. Jangan lupalah kita kata wanita itu sedar bahawasanya dia ni mengalami istihadah tu setelah hari ke-60, betul tak? Jadi kita cerita lepas 60 tu lah, 61 tu dia kena mandi. Dan bila 61 dia sedar, dia tengok ini masih keluar darah ni, maka aku di dalam istihadah aku bercampur dengan nifas. Okey, bila macam tu dia ingat semula nifas dia, tak ingat, bukan ingat semula tak ingat, maksud dia tak ingat langsung adat nifas dia dulu, sedangkan dia beradah. Boleh dia beza kalau mubtadaah ni, kita tak bahas mubtadaah, kita bahas muqtadah, wanita yang muqtadah tapi dia tak ingat adat nifas dia dulu, anak pertama, kedua, sampai 7 orang anak dia tak ingat nifas dia. Kan, tak tahulah dia ingat apa. Lepas tu dia tak ingat, maka cuma masalah ni, okey, wanita ni dia cuma ingat apa? Cuma ingat aku punya darah setelah setelah melahirkan. Cuma tak ingat berapa lama darah tu berterusan, 10 hari ke, 20 hari ke. Okey, jadi perempuan ni kita hukumkan lahzah. Setelah bersalin tu kita hukumkan lahzah itu sebagai nifas. Seterusnya dihukumkan sebagai kena ihtimal, ihtiyat. Boleh. Jadi bila perempuan 61 dia kata, aku tak boleh nak hukum lah darah nifas aku berapa lama. Sebab apa? Sebab dia tak ingat adat dia. Okey, bila macam cuma dia ingat apa? Dia ingat aku ni keluar lepas beranak, cuma tak tahu berapa lama. Maka kita hukumkan lepas beranak tu lahzah dihukumkan sebagai nifas. Yang lain ihtimal. Ihtimal maksud apa? Ihtimal wanita tu dia kena buat solat, semua dia kena buat. Dan setiap solat dia kena mandi wajib. Boleh. Jadi start ada 61 lah. Faham? Jadi hari pertama dia keluar darah lepas daripada lahzah tu, dia dah kena mandi patutnya. Jadi dia kena kodok lah itu. Sampai hari ke-60 dia kena kodok.
Kan 61 dia dah sedar bahwasanya dia ni mutahhirah mutlaq, mutahhirah zakirah liwaqti, nasiah yang adat. Maka 61 dia kena apa kata? Solat macam biasa, setiap solat tu dia kena mandi wajib. Setiap solat mandi wajib. Faham? Sampai darah istihadah terputus. Bila si istihadah, bukan kita kata abad-abadan sampai mati dia kena mandi wajib, pening lah. Sampai darah istihadah terputus, maka dihukumkan suci lah. Dia mandi, suci, okey, selesai. Itu je lah. Habis. Waka'an takula, situasi yang kedua. Seperti bahawa berkatalah mutahhirah zakirah liwaqti faqat an-nasil ada ni, nifasi ba'dal wiladati bi 5 ayyamin la a'lamu qadrahu. Nifas aku ni, memulai nifas aku ni setelah wiladah bi 5 ayyamin, dengan 5 hari. Maksud apa? Mula nifas dia tu setelah 5 hari. 5 hari beranak. Yakni hari ke-6 lah. Beranak 5 hari kosong. Kemudian masuk hari ke-6 keluar darah. Okey, la a'lamu qadrah. Aku tidak tahu akan qadar dia. Jadi hukum ni macam mana? Anna lahzatan ba'dal 5 nifasun biyakin. Maka hari ke-6, hari ke-6, lahzah di dalam hari ke-6 itu kita katakan nifas biyaqin. Wa ma ba'daha, dan hari yang setelahnya, setelah lahzah tu, semua kita kata yahtamilul inqita', ihtimal inqita'. Bila ihtimal inqita', maka dia kena ihtiyat lah. Dia kena mandi wajib semua tu lah. Fataghtasilu likulli fardin abadan, maka mandilah wanita itu likulli fardin, bagi setiap fardu, abadan, selama-lamanya. Mudahlah tu. Sabi'an al-mutahhiratu zakiratun lil qadri an-nasiyatu lil waqti. Yang ketujuh, ta'ammal darsan sabi'an. Pelajaran yang ketujuh yang terakhir, mutahhiratu zakirah, wanita yang terpinga-pinga, ingat lil qadri, ingat bagi qadar. Tapi an-nasiyah lil waqti, lupa bagi tempoh dia. Maksud dia lupa bagi waktu dia. Bila mula? Bila mula tak ingat, tapi tempoh nifas dia ingat. Faham? Tempoh nifas, berapa lama keluar nifas, ingat. Mula bila tak ingat. Okey, wahia ka antaqula, wahia al-mutahhira az-zakira lil qadri an-nasiyah lil waqti ni, ka antaqula, seperti bahawa berkatalah ia, nifasi 10 ayyamin la a'lamu hal hiya aqibal wiladati am tabtadi'u min qabli 15 yawman. Nifas aku ni 10 hari. La a'lamu, tidak aku ketahui, hal hiya, adakah nifas aku ni aqibal wiladah, setelah wiladah, ataupun tabtadi'u, mula ia apa nifas aku ni min qabli 15 yawman, daripada sebelum 15 hari. Faham tak? Dia kata, nifas aku ini cuma 10 hari sahaja keluar. Adat nifas aku cuma 10 hari sahaja. Cuma aku tak tahu bila keluar dia. Lepas beranak terus keluar ke? Atau hari pertama ke, hari kedua ke? Yang pasti tak keluar daripada 15 hari. Faham? Okey. Wa hukmuha, kemudian dia kata apa? Hukum bagi wanita ini apa? Anna asyrata ba'dal wiladati nifasun. 10 hari setelah wiladah ni kita kata nifasun mashkukun. Nifas yang disyak padanya. Boleh? Dia kata nifasnya hanya 10 hari sahaja.
Cuma dia tak tahu mula bila. Yang pasti tak lepas daripada 15 hari ataupun hari ke 15 hari. Hari ke 15. Tak lepas daripada hari ke 15. Okey. Kemudian jadi ihtimal mula ni boleh jadi sini, boleh jadi sini, 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 sini. Jadi kotak dia mana kotak? 14, 15. Okey. Jadi kita kata ihtimal boleh mula itu 1 sampai 15. Betul tak? 1 sampai 15. Okey, tengok dia kata dulu. 10 hari setelah wiladah tu nifasun mashkukun. Nifas yang disyaki padanya. Wa ba'dal asyratil ayyam, setelah daripada 10 hari itu ila rabi'i wa 20 tuhurun mashkukun. 24 setelah 10 hari sehingga ke 24, kita kata ada suci yang disyak padanya, pada suci tu. Betul? Pada apa? Padanya, okey. Setelah 10 hari ila rabi'i wa 20, kepada 24 hari itu ada suci yang disyak kepadanya. Kemudian 25 kita kata kita hukumkan tuhurun biyakin. Wa ma ba'dal khamis wa 20 haidun mashkukun fihi biqadri yaumin wa laylatin in kana mubtada. Okey, tak apalah tu. Kata 25. Yakin. Jadi hari pertama ni sampai ke 15 ni kita boleh ihtimal dia macam ni. 10. Hari pertama sampai 10 kita ihtimal mulanya nifas. Boleh. Kita ihtimal mulanya nifas. 10 sampai 15 pun kita boleh ihtimal mula nifas. Sebab apa? Sebab apa kita kata 10 sampai ke 15 kita ihtimal nifas, ihtimal mula nifas. Kan dia kata tadi, haid aku 10 hari. Aku tak ingat mula bila. Yang pasti tak keluar daripada hari yang ke-15. Okey. Jadi 10 sampai 15 pun kita boleh ihtimal nifas, tapi kena tambah satu. Ihtimal suci juga pada 10 sampai 15 ni. Faham tak? Dia beza. Buruk sangat dah tulisan. Sepuluh sampai ke 15 kita ihtimal boleh jadi mula darah. Kita tambah lagi satu, ihtimal suci juga. Adapun 15 sampai ke 24 ini ihtimal suci saja.
Okey, tengok. Tema suci ni kata inkitak lah. Tengok. Satu sampai 15 dia ada ihtimal nifas, keluar nifas. Mulanya nifas. Okey, 1 hingga 15. Tapi dalam kita ada sebut berapa? 10. Betul tak? Tapi 11 ni pun boleh ihtimal mulanya nifas. Sebab wanita tu kata, aku tak ingat, yang pasti tak lebih daripada 15 hari. Boleh jadi hari ke-15 ni darah mula. Okey. Jadi hari pertama sampai ke hari ke-10, kita kata ihtimal nifas. Mula nifas sahaja. 11 sampai ke 15, kita kata ihtimal nifas, dan boleh juga kita ihtimal apa? Inkitak. Boleh. Ada ihtimal inkitak daripada 10 sampai 15. Sebab apa? Tengok. Kalau kita kata nifas itu mula daripada 1 hari bulan. Wanita tu kata, aku ingat nifas aku berapa hari? 10 hari. Kalau mula 1 hari bulan, dia akan berakhir sampai 10. Boleh? 10. Kalau mula 2, dia akan berakhir 11. Begitulah bawah ada semua je ni. Boleh? Sebab tu kita kata, pada 10 sampai 15 ihtimal datang mula nifas, ihtimal inkitak juga. Sebab kalau mulanya darah 1, kan, andai ternyata mulanya darah 1, maka inkitak dia 10. Okey. Kalau mulanya 5, nanti inkitak dia berapa? Berapa? Kalau 5 lagi jauh lah, kan? Kalau 2, dia akan 11. 3, 12, 14. Seterusnya. 5 dia akan berhenti pada 15. Okey. Jadi, tu dalam kitab disebut 10 sampai ke 24 ihtimal inkitak. Boleh? 24, 24. Sebab apa? Kalau kita kata 15, 10 hari, mula darah 15, 10 hari sampai 24. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4. Betul tak? Sebab tu kita kata ihtimal mula nifas, kalau ikutkan 1 sampai 15. Ihtimal inkitak 10 sampai 24. Faham tak? Orang kata, kenapa sampai 24 ni? Sebab kalau mula darah daripada 15, dia akan berakhir pada 24. Sebab tu Musannif kata 25 tuhrun biyakin. Sebab kalau nak capai kepada 25, darah mesti keluar hari yang ke-16. Wanita tu kata, darah aku tak lebih daripada hari ke-15. Boleh faham? Okey. Ni faham kan? Jadi yang kita kata ihtimal inkitak ni, ihtimal inkitak ni lah kita kata kena ihtiyat. Boleh? Ni wajib ihtiyat. Faham? Mudah je tu. Boleh? Setelah tu 26 masih darah lagi, kan? 26 masih darah. Itu dia kata, wa ma ba'dal khamisi wal 20 haidun mashkukun fihi biqadri yaumin wa laylah in kanat mubtada'atan wa biqadri adatiha in kana mu'tadatan fihi wa ba'da zalika tuhrun mashkukun fihi. Maka lepas 25, kita kata 25 tuhurun biyakin. Okey, tuhurun biyakin. Okey, jadi bila lepas daripada tuhurun biyakin, tapi masih darah lagi, kita kata istihadah lah. Lepas daripada tu 26 terus kita hukumkan sebagai haid. Boleh? Terus kita hukumkan sebagai haid.
Jadi sebab apa? Sebab nifas nak pindah kepada haid, dia tak mensyaratkan 15 hari, betul tak? Kalau dah keluar waktu, tu dah lebih waktu, maka 26 tu sampai ke 90 boleh kita hukumkan haid lah. Kita hukumkan haid ikut kitaran dia, macam yang semalam lah. Tu dia kata kalau mubtada'ah kita hukumkan haid dia cuma 1 hari saja, boleh, iaitu hari ke-26. Kemudian 29 hari lagi suci, kemudian begitulah seterusnya, boleh. Muqtadah kita kembali kepada adah dia. Contoh kita kata 7 hari, 7 hari haid, kan? Maka kita kata 26 sampai 32 itu haid. Tu boleh. Okey. Wa ma ba'dal khamisi wa 20 haidun. Dan setelah daripada 25 itu haid mashkukun fihi, yang disyaki padanya, pada haid itu. Bi qadri yaumin wa lailah, dengan kadar 1 hari 1 malam. In kanat mubtada'atan. Kan kita kata dia ni kadar haid dia 1 hari 1 malam kalau wanita ini mubtada'ah pada haid, baru mula pada haid. Wa bi qadri adatiha in kana mu'tadatan, dan kita kadarkan dengan adah dia jika wanita ini mu'tadah fihi, pada haid. Wa ba'da dhalika tuhurun mashkukun fihi. Kan setelah daripada demikian kita hukumkan suci mashkukun fihi, yang disyak padanya pada suci. Lepas haid tu suci. Fataghtasilu likulli fardin, maka mandilah wanita itu bagi setiap fardu. Boleh. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Jadi kita hadiahkan Al-Fatihah yang pertama khusus bagi baginda Nabi SAW. Al-Fatihah. Kemudian hadiahkan Al-Fatihah yang kedua, kita hadiahkan kepada para anbiya, para sahabat, para alim ulama, para guru-guru kita. Al-Fatihah. Yang terakhir sekali kita hadiahkan Al-Fatihah khusus bagi pengarang kita Al-Ibana wal-Ifadah, iaitu As-Sayyid Ad-Doktor Abdul Rahman bin Abdullah bin Abdul Qadir As-Saqaf. Al-Fatihah. Bismillah. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan izin kurnia Allah Taala, kita dapat mengkhatamkan kitab ni. Dan walaupun berlaku sedikit kepayahan macam-macam